Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk masjid. Rasul masa tu masuk masjid. Tiba-tiba terdapat seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu yang sedang duduk di sana. Beliau bertanya. Siapa bertanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat engkau sedang duduk di dalam masjid sedangkan bukan waktu solat?" Lalu Abu Umamah menjawab, "Ya Rasulullah, duka cita dan hutang menyelubungiku, wahai Rasulullah." Awak kata, aku sedang sedih, aku sedang berduka, aku sedang sekian-sekian. Masya Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maukah kamu aku ajarkan satu doa, jika kamu membacanya Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan melesaikan hutangmu?" Abu Umamah menjawab, "Sudah tentu, wahai Rasulullah." Lalu baginda pun bersabda, "Ucapkanlah pada tiba waktu pagi dan petang bacaan ini." Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kenapa maksud ada bacaan pagi dan petang? Kerana ia bersumberkan kepada hadis-hadis Nabi yang Nabi menyebutkan secara jelas bacaan itu perlu dibaca pada waktu pagi dan petang. Petang bila? Lepas asar, itu petang lah. Kalau lupa nak baca lepas asar, boleh je baca selepas maghrib. Lupa juga lepas maghrib nak tidur baru baca, bacalah. Tapi sebaiknya baca selepas subuh, iaitu pagi, kemudian baca pula selepas petang. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ketika Nabi menyebutkan, menyarankan untuk kita beramal dengan hadis ini, Nabi berikan kita satu motivasi. Yang mana Nabi sebut, "Maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa. Jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka cita." Yang menghilangkan rasa duka citanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melansaikan hutangmu. Bayangkan, dalam hadis ini Rasulullah menyatakan Allah yang akan melansaikan hutang kita. Jangan pula kita bertanya, macam mana Allah nak lansaikan hutang? Turun duit daripada langit ke? Tiba-tiba ada malaikat hantar duit ke? Tentang bagaimana Allah membantu kita melesaikan hutang. Bila kita sebut doa, doa adalah satu bentuk permainan hamba jika tidak disusuli dengan usaha. Doa-doa duduk kat rumah, goyang kaki, layan TV, layan telefon, lepas tu kata saya dah doa, nanti Allah lansaikan hutang. Itu adalah satu fitnah. Itu adalah satu permainan hamba, mempermainkan doa. Dan antara ciri-ciri doa dimakbulkan, Allah memberikan kepadanya kekuatan untuk ikhtiar. Allah memberikan dia kekuatan untuk mencari jalan keluar. Allah berikan dia ilham yang benar untuk dia buat. Alhamdulillah, bisnes kali ni jadi sebab dia dah minta pertolongan dengan Allah. Bisnes sebelum ni dia banyak minta pertolongan, nasihat manusia je. Kan, pergi kursus sana, pergi kursus sini, nampak orang tu berjaya buat juga gini-gini. Dia banyak bertanya dan meminta pandangan dan panduan manusia. Tapi dia tidak mohon pertolongan daripada Allah. Allahu Akbar. Mulalah dia rasa dah belanja puluh ribu, belah ribu, ribu-ribu, tapi tak jadi. Kenapa orang tu buat jadi, aku tak jadi dan sebagainya. Subhanallah. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila Allah hendak, Allah berkehendak untuk melesaikan hutang kita, Masya Allah, ia boleh datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka, kadang dalam bentuk paksa. Suatu perkara yang orang paksa suruh sekian-sekian. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi Nabi bertanya, "Wahai Abu Umamah, maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa, jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka cita. Susah hati, sedih, kecewa tu Allah akan hilangkan. Dan melansaikan hutangmu." Lalu Abu Umamah menjawab, "Sudah tentu, wahai Rasulullah." Maka baginda bersabda, "Ucapkanlah pada waktu pagi dan petang dengan bacaan ini, doa ini." Doa ini sama-sama kita baca tuan-tuan puan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dalam doa ini ada 8 permintaan kita terhadap Allah, dan ke-8 perkara yang kita minta ini adalah sesuatu yang kita sangat perlukan sepanjang hayat, sepanjang hari, sepanjang hayat kita. Dan jika kita dilindungi daripada Allah, dilindungi oleh Allah daripada 8 perkara ini, insya-Allah kita akan mencapai tahap kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup di dunia, alam kubur sehingga alam akhirat. Subhanallah. Yang pertama kita mohon dengan Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan daripadamu daripada rasa duka cita dan kesedihan. Rasa duka cita dan sedih. Sedih ni tuan-tuan puan-puan sekalian, ia bukan bergantung kepada perkara yang menyedihkan, tapi bergantung kepada hati kita menerima suasana yang menyedihkan tersebut. Ada orang, dia mudah sentap, mudah sedih.
Kan perkara kecil-kecil dah sedih, dah murung, dah macam-macam. Ada orang memang berat ujian dia tapi dia maintain, tabah, senyum, cool saja. Maksudnya di sini, kita tidak boleh mengawal perkara sekeliling tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita tak boleh nak mengawal. Kita tak boleh kawal orang yang datang tak menyedihkan kita. Kita tak boleh kawal sesuatu itu tidak berlaku sebab saya tak suka benda ni, kalau jadi benda ni saya sedih, jadi saya nak kawal. Tak boleh. Kita tak mampu mengawal perkara-perkara di luar diri kita. Yang kita mampu kawal adalah hati kita. Yang perlu diubah adalah hati kita, diubah memiliki hati yang lebih kuat menghadapi ujian Allah. Jadi, untuk dapat hati yang kuat, mesti minta dengan Allah. Masya Allah. Ada yang tanya, kalau kita baca maksud saja boleh kan? Boleh. Tapi afdal membaca sebagaimana lafaz Rasulullah SAW. Memang boleh baca terjemahan saja. Dan orang yang uzur haid boleh baca doa ni, tak ada masalah. Yang sedang nifas ke, tak ada masalah. Baca saja tuan-tuan, baca pagi, baca petang. Dan untuk makluman, siapa yang bertanya, saya tengok ada yang bertanya, siapa yang uzur haid dalam keadaan kotor, boleh saja baca daripada waktu pagi sampailah untuk pagi dan petang. Bacaan dalam maksurat tu semua boleh dibaca walaupun dalam keadaan uzur. Subhanallah. Yang pertama, doa itu memohon dua perkara, iaitu Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu daripada rasa sedih dan duka cita yang berlebihan. It's normal tuan-tuan puan, kalau sedih, muka sedih, it's normal. Takkanlah gelak, ha ha ha, tahu kenapa? Aku tengah sedih ni, ha ha ha. Memang tak normal lah tuan-tuan puan sekalian. Duduk gelak-gelak kan, senyum. Ni kenapa macam bahagia? Suami meninggal, Masya Allah. Takkan macam tu pula kan. Memang normal lah, suami meninggal, anak meninggal, orang-orang kita saya meninggal, kita akan menangis kan. Menangis teresak-esak. Janganlah kita perlu kata, jangan menangis teresak-esak, kena redha. Itu fitrah. Menangis itu kekuatan. Menangis dengan rasa redha itu kekuatan. Lepaskan. Allah ciptakan air mata untuk dikeluarkan. Dan kadang-kadang lepas menangis kita rasa lega, lapang. Subhanallah. Tapi beza menangis redha dengan menangis tak redha. Masya Allah. Masa menangis tu kan sebut ya Allah, ya Allah. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada rasa sedih dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada rasa lemah dan juga rasa malas. Lemah semangat, rancangkan main lagi, beli planner Ustazah Asma lagi tu repot, tapi lemah semangat. Kan, lemah nekat, lemah usaha dan kasar dan malas. Sebab itu malas ini berdosa tuan-tuan puan-puan sekalian. Adalah akhlak yang mazmumah malasnya. Jadi, sebenarnya tuan-tuan puan, kalau kita fikirlah, kalau kita ni orang yang rajin, memang sebenarnya kita dah berubah dah tahap, tak tahu tahap apa, bombastik dah kita ni. Saya selalu fikir pasal diri saya. Saya selalu kata macam ni, kalaulah saya ni rajin, ibu yang rajin, saya dah hafal banyak hadis, anak-anak pun dah hafal banyak hadis. Maksudnya ada je masa walaupun sibuk untuk okey, hafal minggu ni hadis ni. Saya pun hafal, anak pun hafal patut tasmid pada hari Jumaat. Habis satu hadis. Sebulan dapat 4 hadis. Saya selalu fikir, kalau saya rajin, ahli keluarga saya boleh jadi ahli Al-Quran. Yang mana saya pun hafal banyak Al-Quran, anak-anak pun hafal Al-Quran. Kalau saya rajin, saya boleh hasilkan banyak buku. Tapi saya sedar bahawa saya juga diuji dengan malas. Ada ketikanya malas, tak semangat, ajzi wal kasal, lemah semangat, lemah nekat, lemah ni dan juga malas. Itu normal. Saya pun ada penyakit tu. Tetapi dengan kita beramal dengan doa ni, mudah-mudahan kita kurang sifat malas dan juga sifat lemah. Akhirnya Allah menjadikan kita selalu sibuk. Tak sempat nak malas-malas. Bekerja je sana sini. Sebab itu orang yang sebut, Ustazah saya macam tak sempat rehat. Saya kata syukurlah. Syukur puan tak sempat rehat. Sebab yang banyak membunuh jiwa manusia adalah waktu lapang. Ini kalam ulama. Yang paling banyak membunuh manusia, jiwa manusia adalah waktu lapang. Kerana apabila waktu lapang, manusia cenderung untuk mengisi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dah lapar, dah settle dah semua, tiba-tiba tekanlah Netflix, movie tu sampai 2 jam. 2 jam tu tak buat benda lain, duk tengok. Lepas tu, best lah pula cerita macam ni, ada tak cerita jenis macam ni lagi? Tekan pula cerita lain. Bayangkan kalau 2 jam tu baca Al-Quran, hampir 2 juzuk dah boleh. Kalau hafal lah juzuk 30, 2 jam sehari, memang sekejap je habis. Kalau betul kita bukan malas dan kita tak buang masa, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita semua ni, termasuk saya dan sahabat-sahabat semua, dah hafal lama dah Yasin dengan lancar, Al-Mulk dengan lancar, Ar-Rahman dengan lancar, Al-Waqiah dengan lancar, Al-Baqarah, panjang sangat Ustazah. Tapi kerana kita ada sifat malas dan juga sifat lemah semangat, buang masa, memang benar kalam ulama yang membunuh jiwa manusia, yang membunuh manusia, umat Islam khususnya, adalah masa lapang. Bila masa lapang, kita kalah dengan hawa nafsu. Tapi ada waktu Ustazah pagi sampai malam saya terkejar-kejar anak tu ni. Saya kata syukur. Dan mungkin itu doa puan juga, supaya tidak tergolong di kalangan orang yang rugi. Sebab firman Allah dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian.
illal ladzina amanu, dan kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Puan uruskan anak, puan masak, puan lipat kain, jemur kain, puan buat kerja-kerja rumah, tu semua amal soleh puan. Puan buat ikhlas kerana nak dapat redha Allah dan mengharapkan pahala Allah puan dapat, itu ibadat, itu amal soleh. Tuan-tuan apa-apa sekalian, doa tu kita sambung sikit. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku mohon perlindungan ya Allah daripada sifat pengecut dan juga sifat bakhil. Sifat penakut, terlalu bimbang berlebihan, dan sifat bakhil, kedekut. Dan yang ke-7 dan ke-8 kita minta dengan Allah, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada kekerasan manusia. Daripada kekerasan manusia, kezaliman manusia, penganiayaan manusia, penipuan manusia, pengkhianatan manusia, kekerasan manusia, kezaliman manusia, wa ghalabati daini wa qahri, dan juga bebanan hutang. Sebab itu insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan doa ini 8 perkara kita minta dengan Allah. Yang pertama daripada sedih yang berlebih-lebihan, dan juga daripada kedukaan, kemurungan. Ini orang yang sakit macam-macam sekarang ni. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat kita mohon daripada sifat lemah dan juga malas. Yang keenam, yang kelima dan keenam kita mohon daripada Allah perlindungan daripada penyakit pengecut, penakut dan juga kedekut. Ini semua boleh merosakkan kita ni. Kedekut, orang kedekut rezeki dia pun sempit. Orang yang pengecut, takut itu, takut ini, terlalu penakut. Nak pergi interview tak boleh cakap, gemuruh dia terlampau sangat. Takut nak bercakap tentang kebenaran, takut nak mempertahankan hak, takut nak tulis dekat post FB pun takut. Post tu, lepas post tu takut tengok pula kira berapa orang like, lepas tu tanya pula respon, takut. Kan hidup orang kata nak melangkah takut, nak buat keputusan takut, nak bisnes takut, tak bisnes pun takut. Kan? Macam-macam. Nak buat iklan, takutlah. Jadi ini satu penyakit bisikan syaitan supaya kita tak boleh berubah, kita tak boleh ke depan, kita tak nak baju. Jadi doa ni lengkap tuan-tuan puan-puan sekalian. Mohon perlindungan daripada minal jubni wal bukh, daripada pengecut, penakut dan juga kedekut. Subhanallah. Kemudian doa ini yang ke-7 dan ke-8 kita mohon apa? Ghalabati daini, bebanan hutang, wa qahri rijal, dan penganiayaan, kezaliman, fitnah yang dilakukan oleh manusia. Masya